Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bincang bagaimana cara untuk buat laporan amali bagi eksperimen 5 inheritance. Untuk yang pertama, introduction 21 markah. Perlu ada item-item berikut. Yang pertama title, kedua objektif, ketiga material apparatus. Setiap satu mengandungi 2 markah. Di mana pastikan maklumat-maklumat ini diambil daripada manual secara lengkap dan betul. Yang seterusnya, background information. Dalam background information, markahnya ialah 10 markah dan penerangan anda patut merangkumi yang pertama, inheritance of single gene or monohybrid in human regarding to the 6 criteria that are going to be studied. So, weightage untuk penerangan ini ialah 6 markah. Sebenarnya 6 markah dan antara kriteria yang dikira ialah shape of nose, earlobe, tongue rolling, dimple, left-handed and hitchhiker thumb. Okay, explanation yang kedua ialah expected probability according to Mendel that should be obtained for the dominant phenotype and recessive phenotype in our population, which means dalam kelas kita. So, yang ni membawa markah sebanyak 4 markah. Dan yang terakhir sekali, prosedur. Okay, prosedur extract saja daripada manual tapi convert dia dalam bentuk passive voice, 5 markah. Okay, so itu saja untuk introduction. Untuk result dan observation pula, markah dia 30 markah. So, pastikan table diisi dengan betul dan lengkap. Sebarang kehilangan ataupun kesalahan pada data dalam table akan dipotong sebanyak 1 markah. Ini adalah contoh table yang lengkap. Okey, table yang lengkap merangkumi. Okey, kita tengok bahagian yang pertama lengkap diisi, bahagian yang kedua perlu lengkap diisi dan bahagian yang ketiga juga perlu lengkap diisi. Kita tengok pada bahagian pertama ataupun ruangan pertama, apa yang perlunya. Tick one genotype for each character. Okay, untuk setiap genotype ni hanya tick sekali sahaja untuk satu karakter. Untuk ruangan yang kedua, observe frequency of each genotype in the class. Tunjukkan calculation. Begitu juga untuk ruangan yang ketiga, expected frequency for each genotype in the class pun sama. Tunjukkan calculation. Perkara kedua yang dinilai ialah provide the title. Okey, provide the title. Di sini contoh title yang diberikan yang betul. Okey, title pun kena beri yang betul. Dan jika terlupa ataupun tertinggal title, tolak 1 markah. Okay, seterusnya, state your own genotype correctly. Ini contoh template penulisan genotype. Okay, my genotype is what. So, ini bergantung kepada genotype sendirilah. Jangan tulis pula genotype kawan. Okay, dan ada keadaan bila tak letak langsung genotype. So, bila tak letak langsung genotype sendiri, markah akan dipotong sebanyak 2 markah. Dan jika kes yang kedua, letak genotype tapi genotype tu salah cara penulisan dia, maka markah akan ditolak sebanyak 1 markah daripada result dan observation. Untuk analisis dan discussion sebanyak 20 markah. Cadangan-cadangan point yang patut ada dalam ruangan ini ialah yang pertama, discuss the result obtained, relate and compare your observation with the theory, analyze and justify your result. 4. Give assumption and reason for your result. Kelima, state any source of error done. Dan yang keenam, state any precaution that should be made for safety and accuracy while handling the experiment. Okay, untuk setiap satu point, bagi keenam 6 point ni, kelima dia ialah sebanyak 3 markah. Okey, bagaimanapun kalau kita letak buat juga discussion tetapi tak ada berkaitan dengan point tersebut langsung yang kena 6 point ni, so markah hanya dapat di sini ada sebanyak 2 markah. Answer the questions, 14 markah. Pastikan
anda menjawab soalan daripada kedua-dua exercise yang diberi, iaitu exercise 5.1 dan exercise 5.2. Dan pastikan sebelum jawab soalan disalin terlebih dahulu. Dan berikut adalah carta agihan markah untuk setiap soalan dalam setiap exercise. Untuk 5.1, okey, untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 4, 1 markah. Untuk soalan nombor 2 dan soalan nombor 3, 2 markah. Bagi exercise 5.2 pula, untuk soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4, 1 markah agihan markahnya. Untuk soalan 5 dan 6, 2 markah. Bagi conclusion pula, kalimat dia ada 10 markah dan ada 4 poin di bawah dia, iaitu yang pertama, summarize the experiment. Okay, yang kedua, state the knowledge gain. Dan yang ketiga, conclude or cite the data that have been observed. Dan yang terakhir, answer the objectives. Okey, so untuk setiap poin, carry mark dia adalah sebanyak 2 markah. Okey, 2 markah lagi reserve untuk dia buat. Okey, bermaksud ada 4 poin, setiap satunya 2 markah, so total mark 8 markah. So memang dia dah buat, kita bagi kat dia keseluruhannya, semua poin ada, sudah akan dapat 10 markah. Tetapi jika dia hanya buat conclusion tanpa ada sebarang poin daripada 4 cadangan poin tu, langsung tak ada, dia hanya dapat 2 markah untuk markah buat saja. Reference and report quality 5 markah carry mark dia, dan pastikan anda buat 3 reference at least mengikut format APA system. Dan berikut ada cara penulisan format APA system. Mesti ada author, nama penulis. Okay, dalam kurungan dia mesti ada year, tahun penerbitan. Dan yang ketiga, kena ada title book ataupun title journal publisher. Okay, yang keempat, letakkan country ataupun place where it's published. Okay, so bila lengkap ada 3 dan betul cara penulisan dia, maka layak dapat 3 markah. Okay, untuk pengetahuan, lecture note dan juga manual tidak layak untuk digunakan sebagai report dan reference dalam laporan amali kita. Okay, dan yang terakhir, penilaian dari segi kualiti. Okay, pastikan report anda organize, tersusun, neat, kemas dan berada dalam correct format. So, reference 3 markah, report quality 2 markah. Berikut adalah checklist untuk markah laporan amali. Introduction 21 markah, result 30 markah, discussion 20 markah, question 14 markah, conclusion 10 markah, reference 3 markah dan quality 2 markah. Total 100 markah ataupun 100%. So, sama-samalah kita self-check kita punya laporan amali supaya menepati kriteria yang diperlukan. Sekian, terima kasih.